Apa yang saya nak kongsikan kali ni adalah macam mana ataupun kenapa saya sampai rasa macam tak lena tidur malam, risau. Okey, bila kawan saya kongsikan berkenaan dengan riba. Okey, dan saya pula pada masa tu memang ada pinjaman berriba. Okey, cuba bayangkan bila diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279, sesiapa yang mengamalkan riba, dia umpama berperang dengan Allah dan Rasulnya. Takut tak? Dan mampu ke kita nak berperang dengan Allah dan Rasulnya? Confirm lah tak mampu. Itulah antara sebab saya risau, ya, bila malam risau memikirkannya. Dan yang ingin saya kongsikan juga ni, rata-rata kita. Okay, rata-rata kita terlibat ataupun mempunyai berurusan dengan bank, okay, dan institusi-institusi keuangan lah. Contohnya nak buat pinjaman, nak buat simpanan kan. Dan mereka kalau nak buat pinjaman, macam saya nak buat pinjaman dengan bank, daripada mana dia dapat keuangan tu? Mungkin daripada pelaburan dia kan. Dan macam mana pula contohnya kalau kita bekerja, kita ada simpanan. Okay, simpanan hari tua, okay. Mungkin kita ada insurans, kita ada bond ke, equity ke, semua tu akan terlibat dengan pelaburan. Betul tak? Kan? Bila dah terlibat dengan pelaburan dan biasanya untuk dapatkan keuntungan, okay, dapatkan dividen, dapatkan interest, semua tu kan. Macam mana pelaburan tu dijalankan? Adakah dia patuh syariah? Dan korang tahu tak apa dia syarat-syarat untuk patuh syariah? Yang ini yang ingin saya kongsikan. Bila kita pilih pinjaman, pelaburan dan juga simpanan yang patuh syariah, maksudnya kita tak nak terlibat dengan apa-apa yang tak mengikut syarak. Jadi syarat untuk patuh syariah mestilah tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan garan, tak terlibat dengan maisir dan juga apa-apa yang tidak mengikut syarak. Betul tak? Tapi apa yang menggusarkan saya, syarat untuk patuh syariah, berdasarkan daripada penerangan rakan saya, terdapat pemeriksaan daripada panel untuk patuh syariah 2 kali setahun. Dan ada 2 aras pemeriksaan iaitu 2 penanda aras iaitu penanda aras 5% dan penanda aras 20%. Yang ini kita tengok. Okey, penanda aras 5% iaitu berapa peratus ataupun persen yang tak patuh syariah kepada hasil dan juga keuntungan syarikat. Okey, mungkin dia punya kegiatan utama syarikat tu memang confirm patuh syariah. Dan penanda aras yang 5% ni maksudnya ada sebahagian aktiviti syarikat tu yang melanggar ataupun tak patuh syariah, iaitu sebanyak 5% yang melibatkan perbankan konvensional, insurans konvensional, perjudian, minuman keras dan aktiviti berkaitan dengannya, dan geng babi dan aktiviti berkaitan dengannya, makanan dan minuman yang tak halal, aktiviti hiburan yang tak patuh syariah, tembakau dan aktiviti berkaitan dengannya, pendapatan yang dijana hasil daripada kadar faedah dan bunga. Okey, dengan 5% ni ataupun 5% ni, ia boleh dikatakan sebagai patuh syariah. Manakala penanda aras 20% pula hasil daripada sewaan dari aktiviti yang tidak patuh syariah. Maksudnya dia menyewakan dia punya promise dia kepada pusat perjudian, mungkin kelab-kelab malam ataupun dengan minum-minuman keras ke ataupun tempat makan yang tidak halal, maksudnya janaan daripada sewaan tersebut, dan juga ataupun lain-lain aktiviti perniagaan yang dilihat sebagai tidak menepati prinsip syariah. Jadi yang itu boleh 20%. Kalau ada 20% daripada situ, maksudnya ia dah dikira sebagai patuh syariah. Saya tak boleh nak brain lah. Kalaulah makanan kita ada sebahagiannya 5% ada unsur yang haram. Ada khinzir kat dalam tu, ada babi kat dalam makanan kita. Mungkin ataupun minuman kita ada 5% ataupun 20% ada arak. Kita boleh sahkannya ke sebagai halal? Dan kita bukannya nak mencari yang halal tu untuk makanan, minuman ke pakaian, tapi untuk kita punya income ataupun kita punya keuangan pun kita kena cari yang halal juga. Tapi kalau dah bercampur dengan yang haram macam ini, dah ada 5%, 20% dan kita dianggap sebagai patuh syariah, korang rasa macam mana?
bila dipikir-fikirkan balik syarat ni, rasa macam tak boleh nak tidur kan? Sebenarnya ada lagi syarat-syarat untuk pematuhan ni. Dan yang itu saya skip untuk video yang akan datang. Sebagai tanda sokongan anda, bolehlah like, share, copy dan juga komen saya punya video untuk saya kongsikan lagi mengenai syarat-syarat pematuhan tersebut. Terima kasih semua. Assalamualaikum.